من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, kita faham, kita ingat, dapat kita amalkan, dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutamanya ibu dan ayah kita sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Ya Musa pengurusi surau Encik Elias Encik Nan, dan seterusnya Barisan Jawatan Kuasa Surau Encik Nasaruddin yang menjadi PRO, pegawai perhubungan, yang mana menghubungkan untuk ceramah malam ini, bukan GRO, PRO. Terkena sebut betul-betul itu, jangan silap. Dan seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni hawa. Apa khabar semua? Baik. Sakim. Itu bahasa tema lah kan. Jadi alhamdulillah. Kaifa halukum? Taib bi khair. Terjemahat pandai sekarang tu. Tak tahu pergi Mekahnya kan. Dia senyum dia pun macam unta senyumnya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, terima kasihlah kerana sudi hadir pada malam ini sempena majlis sambutan mau Rasul peringkat negeri Kampung Pendihat. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan dapat kita mengadakan sembang-sembang lah, bukan ceramah sangat sama-sama majlis Isyak ni, majlis Isyak kita berhentilah. Sebab saya ada lagi satu program lepas Isyak di Kubang Candung dekat resort Acacia resort dalam tu. Tu murid sekolah saya lah, murid sekolah dia mau ada program hari ni. Jadi saya diminta untuk pergi ke sana lepas Isyak ni. Kita lewat sikit boleh kot sampai pukul 8.20 ke, berhentilah lepas setengah boleh insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi alhamdulillah beruntung kita terpilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana iaitu kalau kita tak ada Nabi Muhammad, tak adalah kita berada di sini kan. Dan kita beruntung juga tuan-tuan sebabnya yang mana pendakwah terdahulu telah datang ke tanah Melayu, datang ke Melaka tuan-tuan, datang ke Indrapura, datang Indraputra, Taman Indra, semua ada Indra lah. Dengan sebab itu kita alhamdulillah Islam lah kita. Bersyukur kita banyak-banyak. Kalau tak ada datangnya pendakwah Islam tuan-tuan, tentu kita tak tahu berada ke mana pada malam ini. Mentah tengah nak naik batu kip apa. Batu kip tu kan. Bra tak naik batu kip Indu kan, ataupun tengah melahnya gunung-gunung Curah. Jadi alhamdulillah beruntung kita dapat pendakwah datang dan dapat kita belajar mengaji, insya-Allah tuan-tuan dalam waktu yang singkat kita bertemu malam ini. Mudah-mudahan kita semua hari ini tuan-tuan di surau An-Nasriyah ini
InsyaAllah esok kita bertemu di syurga Allah Ta'ala, syurga Firdaus, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi malam ini sebagaimana yang diminta oleh saudara Nasa, memohon tajuk. Apa tajuk Ustaz nak sampai ceramah malam ini? Tajuknya saya fikir-fikir apa pula tajuknya ya. Tajuknya kita bincang hari ini iaitu Rasulullah peneraju umat sentiasa berrahmat. Betul ke Cik Nasa? Ya. Rasulullah ya, peneraju umat sentiasa membawa rahmat kepada kita semua. Yang sebagaimana kita maklum Nabi ini orang yang mana iaitu memberikan cahaya ke seluruh alam. Cahaya ke seluruh alam. Kan? Rasulullah dalam mengenamu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Itu album saya yang kedua lah tu. Ada tengok ni tunjuk? Ada kan? Album saya yang kedua. Kalau tuan-tuan tengok lah, tapi kadang-kadang kita ni jarang dengan album ni, lagu-lagu nasyid ni kan. Tuan-tuan biasa dengar radio Zayan. Ada. Tuan Sairi, radio Zayan tahu? 106.4. Dia punya DJ tu pagi-pagi tu DJ-nya DJ Mawi dan Anas. Lepas pukul 10 tu DJ Lin. Petang pula DJ Hazwan dan Hadari. Malam DJ Fatin. Weh, tahu semua saya ni kan. Tentang jadi dengar radio Zayan dapat dengar nasyid. Kan kalau kita dengar radio Perak FM ke radio Sinar 109.6 radio Perak FM 96 Sinar FM 96.9 ataupun radio Era. Mat, tahu radio Era Mat? 103.7. Dapatlah kita dengar lagu iaitu Naim Daniel. Kan biasa dengar Naim Daniel ni. Andainya rembulan tak mampu lagi bercahaya, terangilah gelap walau dalam gelita. Juara AJL tahun 2017. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tahu semua. Ustaz mesti tahu. Baik ya. Tentu yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ini pun rajul rahmat kepada seluruh alam. Yang mana kita maklum bila Nabi saja dilahirkan tu bercahaya, alam ini bercahaya ya. Itu sebab kalau kita baca selawat Nabi itu kan, anta nurun fauqa nuri. Faham maksudnya kan? Kamu itu anta tu Nabi, nur bercahaya, fauqa nuri, cahaya di atas cahaya Nabi ni. Bercahaya yang mana bukan cahaya itu hanya gemerlap di kota Mekah, tapi seluruh dunia sampailah kepada kita hari ini tuan-tuan ya. Bercahaya Nabi ini yang mana menyebabkan kita ini alhamdulillah berada di rumah Allah Ta'ala ini. Baik, dalam membicarakan tajuk Nabi ya, peneraju umat membawa rahmat ini tuan-tuan, kita tengok satu ayat yang biasa kita tengok ni. Bila semua kalau ustaz ceramah, tok guru ceramah, dia akan sebut ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad melainkan rahmat kepada seluruh alam. Pertama tuan-tuan, Nabi ni merahmat kepada syariat. Tahukah tuan-tuan semua? Tuan-tuan, tahukah kalian Nabi tuan-tuan kalau berbicara dengan para sahabat, Nabi sering bertanya, tahukah kalian? Itu yang ngetur ni kan Cik Nan kan, kena tanya pula aku ni kan. Letih, tak apalah, saya tak tanya pun tuan-tuan, saya tanya sejawab. Tapi kalau yang nampak-nampak dah mata tu dah yang gam-gam tu kan, kita kalau nak mengaji ni, kalau ceramah ni mata ni udah nak genggam. Mata ni udah macam tu je. Kejap buka, kejap tutup, kejap buka tutup. Kalau kita pergi tengok bola, hidup pula mata tak genggam tu aja Rahman. Bila mengaji ni udah mata kita ni mau je nak tidurnya tuan-tuan. Bila mengaji ni kan. Itu sebab saya kalau mengaji, saya punya hashtag ceramah santai tak ngantuk. Santai-santai aja, sembang. Tidaklah ngantuk. Ustaz serius benar. Udah tadi kerja teruk. Kan macam kemana di sekolah, jam tu lagi letih, siang kerja nampak ni pilihan raya dekat ni dah lagi teruk kerja lah, aku tak tidur lagi lebih ni rasanya. Tak tidur jam. Pagi petang siang malam, kalau ada senja bekerja juga, bukan pagi petang siang malam, senja pun bekerja nak pilihan raya tuan-tuan kan. Di sekolah pun kerja teruk tuan-tuan, tu cikgu ramai pencen, betul nanti ya.
Kerja sekolah teruk sekarang. Dulu-dulu ialah ngajar tu, sebab dulu-dulu cikgu-cikgu habis kerja ngajar boleh siapa tu? Cikgu-cikgu dulu kalau ngajar, lepas tu boleh jual dokoyan. Sekarang tak ada nyawa dokoyan, tak jumpa lah cikgu yang dokoyan. Ngadap komputer je lah tuan-tuan, dengan CIDS-nya kan, dengan sistem komputer macam-macam. Jadi saya pun dah letih juga rasa ngajar tuan lama ni. Kan nak pencen lama lagi. 20 tahun lagi saya nak pencen ni, lama lagi. Lama lagi 20 tahun. Tolak 15 lah. Tolak 20 tahun. Ya benar, ustaz yang muda benar. Kau dah tua ya. Tapi saya ni memang pemuda lagi kan. Kau muda tapi dah tua sebenar. Kawan-kawan semua tak percaya. Umur mereka berapa? Udah nak pencen. Ya benar, nampak macam muda lagi. Boleh pasang lagi. Itu cakap tema. Kalau muda pasang saja. Tapi tak ada satu ubat, tak ada penawar. Tuan-tuan carilah ubat, satu ubat ada jual tak? Ubat kuat ada, ubat berani ada. Ubat berani tak ada. Sebab tak berani tak lah kan. Kalau berani tuan-tuan, lalu kan. Baik, jadi tuan-tuan, pertama tadi ni Nabi membawa syariat kepada manusia tuan-tuan yang begitu hebat. Sebab apa? Bila dibanding beza dengan nabi-nabi terdahulu. Apa nabi terdahulu? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan, ya. Zaman Nabi Musa sebagaimana kita maklum, Nabi Musa ni nabi yang berlawan dengan siapa? Firaun. Ini seseronok ni cakap. Tak apa. Berlawan dengan Firaun. Quran kata idhhab ila Firaun innahu tagha. Kata Quran. Ya, Quran kata dalam Quran kata pergilah kamu bertemu Firaun kerana dia tagut. Tagut ni maknanya lara lah, sia-sia. Firaun dia tuan-tuan. Suruh bertemu berlawan dengan Firaun. Akhirnya bila Firaun rasa dirinya tuan-tuan ya tercabar oleh iaitu orang-orang yang mana membantu Nabi Musa alaihissalam, hingga kan yang paling tercabar apabila dalam kisah ahli sihir pun mengikut Nabi Musa alaihissalam kan. Tak kala apabila ahli sihir ya melemparkan tongkat dia mau tukar menjadi ular semua. Bahasa orang kita ni ular lah. Kalau orang luar kata ular, payah ular senang. Kan? Melemparkan ular tuan-tuan, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Semua ular-ular ahli sihir dimakan oleh ular Nabi Musa. Terkejut Firaun, dia ingat Nabi Musa tu Firaun ingat Nabi Musa ni sihir juga, tapi adalah mukjizat dari Allah Taala. Bila makan, akhirnya semua ahli sihir tadi beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tercabar Firaun, menyebabkan marah sungguh dengan Firaun. Dia pun buat satu persidangan tuan-tuan, persidangan ke tuan-tuan, mesyuarat ke, muktamar ke, tak kira lah, untuk bagaimana cara nak menghapuskan Nabi Musa alaihissalam ini. Maka perancangan mereka tuan-tuan untuk membunuh Nabi Musa diketahui oleh Nabi Musa daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa melarikan diri, melepasi laut apa? Laut Sungai Perak apa ya? Sungai Perak ke? Laut Merah ke Sungai Perak tadi kan? Mana tahu ada yang ngangguk pula tu. Nampak penuh ngantuknya ya. Sungai Perak ngangguk juga kan. Melepasi laut Merah tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam sejarahnya, ada lagi dia punya dia berkata dalam sejarahnya jumpa tayar roda apa tu yang bawa Firaun tu. Kata kuda Firaun tu ada roda dia, kesan dia tu. Ada jumpa dalam laut tu, Laut Merah tu. Nak sampai ke Semenanjung Sinai tuan-tuan kan. Dan apabila sampailah ke Semenanjung Sinai tuan-tuan, Nabi Musa ini sampai ke sana bersama 12 orang pengikut dia, 12 keturunan, 12 etnik. Dia mana udah nak makan, udah lapar. Udah nak makan, minta Nabi Musa makan. Turun makanan dari langit. Turun makanan dari langit tuan, sawa manna wa salwa. Apa mana itu? Mana itu dinamakan sebagai burung salwa ini, iaitu madu, burung madu. Burung puyuh madu. Rupa-rupanya kita baru dapat ayam madu. Kedai mamak pula tu. Dia melame dah makan puyuh madu. Kita ada buat puyuh madu ke? Ada tak ada? Tak ada lah, kita buat puyuh madu pula. Puyuh aja, puyuh goreng ya. Kita try puyuh madu baru zaman Nabi Musa. Lepas tu udah kenyang-kenyang, lapar dia kata, bahasa kita lah orang Peraknya, tekanlah berak je, kencing tak ada ke? Maksudnya ada air lah pula. Minum dulu air. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau nak minum air pula.
Kata Allah Ta'ala, idrib bi'asukal hajar, pukul ke tongkat kamu ke batu, keluar 12 ayo mata ayo. 12 mata air keluar daripada celah-celah batu, diminum oleh golongan masing-masing, tuan-tuan. Setelah itu, tuan-tuan, beberapa ketika Nabi Musa pun memohon Allah Ta'ala memohon Musa untuk bertemu dengan Allah di bukit Tur Sina untuk menerima wahyu, iaitu kitab Taurat. Nabi Musa kata pada saudaranya yang bernama Nabi apa? Harun. Anti ni menjadi ustazah, tahu semua. Nabi Harun ni pandai bercakap. Nabi Musa ni dia gagap sikit. Tahu gagap? Kalau siapa yang gagap boleh jadi penyanyi rap. Tahu penyanyi rap tak? Rap tahu. Orang perempuan ibu-ibu muslimat tahu ke rap ni apa? Rap ni nyanyi dia macam gagap. Kalau kita Islam itu menjadi nasyid pada rap. Islam itu Islam. Tu rap dia tu kan. Namanya lagu gagap. Lagu gagap, lagu rap. Yang popular rap ni Joe Frazier lah. Kenal Joe Frazier? Saya kenal Joe Frazier ni. Dia orang belah pandai jangkat lah. Belah pak mentua saya. Tok dia tu dengan tok dia dengan pak mentua saya tak sepupu. Tok dia tu, tok dengan baru meninggal. Tok dia baru meninggal. Dalam 2 bulan lepas tok dia meninggal. Bapak dia lama meninggal tau. Bapak dia lama lagi dah meninggalnya. Betul Ishak tu yang macam berita TV3. Ishak Nengah, pembaca berita TV3. Joe Frazier lah tu, yang lagu rap tu. Dia yang biasa dengan Malik. Lagu rap kan. Cerita gagap pula Nabi Harun. Banyak menung lewat cerita Bilan habis 8.30 macam ni kan. Jadi tuan-tuan, cerita balik tadi ni, cerita Firaun tadi ni, tuan-tuan. Apa tu turun balik apa cerita Nabi Musa ni. Nabi Musa ni, tuan, buka tongkat dia keluarlah 12. Jadi Nabi Musa ni untuk menerima wahyu, dia suruh Harun jaga. Wahai Harun, kamu jagalah kaum kita ini, aku nak pergi menerima wahyu. Dia sebut dalam kitab Al-Wah. Kan selama 30 hari. Selama 30 hari itulah Nabi Harun 30 hari itu Nabi Harun menjaga kaum dia, dan Nabi Musa pergi menaiki apa tu bukit Sinai itu, tuan-tuan, iaitu berpuasa selama 30 hari. 30 hari puasa. Tapi akhirnya lepas 30 hari tak turun-turun Nabi Musa. Kata seorang lagi Nabi Musa Al-Samiri, ini udah ngecik gaya ni. Masa kita ngecik lah kan. Ngecik, tahu ke orang Kelumpur ngecik ni ya? Tuan Said, orang Kelumpur tahu ke ngecik? Ke kita je tahu ngecik ni. Mereka ya benar jangan ngecik. Kan. Kata Nabi Harun, dia kata Nabi Musa ni dah ngecik. Kata Musa Al-Samiri, dia kata, wahai Harun, kamu ni selera dengan ngecik, nipu dah. Kita buat satu lagi. Tuhan yang baru. Tuhan baru daripada apa, tuan-tuan? Patung anak lembu. Daripada emas yang boleh berbunyi. Dia Musa Al-Samiri ni memang orang pandai membuat emas, tuan-tuan. Kalau dia adalah tahun sekarang ni, kalau ada, tak ada cerita adalah dongeng, kalau ada jenis orang perempuan ngejar dia, tak pandai buat emas. Demo sekarang ni buat emas, nampak emas, cap apa tu kokonya, lagi apa, pulut daunnya, pulut panggangnya, daun ketum, daun royan, macam-macam ada. Tak main dah gelar minggu gelar hari, tak main dah sekarang ni. Satu gelar apa yang ke Sabah tu, lobster apa ke, yang berjorok. Dia bila makan tu patutnya ambil kat sini sepatutnya kan, dia ambil yang sana cepung kok kata sebelah. Mai baru ke? Tak ada, tukur baru ni. Bila ambil sembahyang tu bunyi dia. Bila sembahyangnya Allah orang sebelah mak komel sebelah ni kuat banyak nyembah dia. Bunyi orang perempuan ni kalau buat emas, ya Allah, habis hati. Kalau bergaduh tak apa, esok kita pergi Serit Skandar, kedai emas Seri Bernam. Terus lorong hati baik terus. Kan, tapi tak semula, kebanyakan begitu, betul tak? Kebanyakan, tak semua, kebanyakan. Macam itulah orang puan ni. Balik cerita emas tadi, tuan, patung anak lembu ni tadi, tuan-tuan, boleh berbunyi bersuara. Maka waktu itu orang-orang pengikut Nabi Musa AS, dia kata, betul lah, inilah Tuhan. Nabi Musa pun dah naik ke atas, mana-mana tak balik-balik lagi, kita sembahlah. Jadi ramai di antara mereka, tuan-tuan, menyembah patung itu. Dan sampai hari yang ke-40 barulah Nabi Musa AS turun bertemu dengan rakyat jelatanya, kaumnya, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, Nabi Musa bagi ajaran orang-orang Yahudi berpuasa selama 40 hari.
Kita orang Islam 30 hari sebab nak membezakan puasa orang Islam dengan orang-orang Yahudi. Orang Kristian puasa 20 hari pula. Dia lagi pendek masa puasa dia. Ada satu kaum di Yunani, apa ke nama kaum, saya lupa dah kaum tu, demo puasa lain pula. Puasa 24 jam. Dia puasa tapi dia berbukanya air minum je. Demo tak makan apa-apa. Tu puasa balik. Kita bukan air minum, air banyak jenis. Tuan, dengan tak cukup teh tarik, dengan teh tak tarik, dengan trendernya, macam-macam dia hidang. Dan tuan, demo minum air beberapa titik aja, lepas tu puasa balik. Tu puasa yang berbeza-beza. Jadi tuan-tuan, apabila ramailah yang menyembah patung anak lembu ini, Nabi Musa tengok terkejut. Nabi Musa marah saudaranya Harun, "Ngapa kamu biarkan kaum kita begini?" Akhirnya Nabi Musa suruh mereka bertaubat balik, kembali kepada agama. Dan tuan-tuan, ini yang saya nak ceritanya. Baru nak sampai masuk cerita ini. Dan apabila mereka bertaubat, hukumnya ialah apa hukuman mereka, syarat mereka waktu itu hendaklah mereka membunuh diri. Bayangkan kalau nak bertaubat kena bunuh diri barulah terlaksana ataupun diterima, dilunasi taubat tersebut. Dan ada riwayat kata, tafsir kata dibunuh diri itu tuan-tuan, dia kata iaitu orang menyembah anak lembu itu akan membunuh orang yang tak menyembah anak lembu, akan membunuh orang yang menyembah anak lembu. Maknanya ada yang tak bunuh, dia yang akan bunuh yang menyembah anak lembu itu. Ini berdasarkan ayat Al-Quran tuan-tuan yang berbunyi surah Al-Anbiya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ajl fatubu ila bari'ukum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ukum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Rabb yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Perkara itu adalah lebih baik bagimu pada si Rabb yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Jadi tuan-tuan, iaitu syariat Nabi Musa ni tuan-tuan kena bunuh baru bertaubat. Berbeza benar dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau kita buat dosa tuan-tuan, buat silap dengan manusia, silap dengan Allah Ta'ala, banyak buat maksiat. Dulu kita zaman jahiliah main judi, main nombor ekor tuan-tuan. Kecil-kecil dah berjudi. Apa sebab? Main tikam. Tahu main tikam? Yang gantung tu, tarik tu tikam lah tu. Buka-buka, dapat. Ingat tak dulu masa kecil tu? Cik Nan, ingat Cik Nan? Ada tak? Mainnya dekat kedai Tuan Sairi lah masa tu. Dekat rumah dia lah. Dia lah beli tokeh besarnya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Ada tu loh. Ada. Saya salah seorang pembeli dah. Token ni tu awak beli dah. Kecil-kecil siapa kecil bukan tahu apa seronok. Tapi orang penjudi tu. Judi, tikam tu judi. Bayar sekupang, dapat tak ada. Bayar lagi sekupang, dapat tak ada lagi. Bayar lagi. Dah habis RM1 baru dapat. Mangkuk duitnya. Kan. Udah kita orang susah kan miskin, judi pula tu. Kan. Jadi yang sebenar tuan-tuan, orang yang orang yang berjudi ni sebenarnya bukan lagi kaya, lagi miskin sebenarnya. Yang kaya siapa? Tuan judi tu Tuan Said kaya, betul ke? Naik datang ni ulang kaji ya tak tuan-tuan. Memanglah kan. Tuan-tuan tengok dekat apa tu pergi, ada tuan ada pergi tak? Apa tu ni yang kita helan siapa tokennya? Gocotong ke? Yang kita helan tu. Kan? Dia kaya-kaya tu. Kasino tu. Saya dah pergi kasino, pergi kita helan lah. Kan, tapi saya pergi kita luar tu. Masa saya pergi tahun berapa saya pergi, lama dah dulu. Pergi bawa anak-anak kecil-kecil lagi, pergi yang main babak main tu. Pergi naik bas nak pergi tempat judi tu ada tempat khas, pergi naik bas lain, tengok di luar aja. Kita orang Islam tak boleh masuk. Itu yang kami mengaku tak Islam tu bila nak masuk. Are you Muslim? No, I'm not Muslim. I'm Melayu. I'm Malay, non Muslim. Oh, dia kata boleh masuk dalam pada Islam. Murtad lah dia. Murtad dengan yang kedua nak main judi macam pasal murtad, keluar agama.
Jadi itu tuan-tuan, itu yang besar lah. Tadi yang kecilnya. Jadi balik cerita tadi tuan-tuan, kita orang Islam kalau berjudi ke, main nombor ekor ke, minum arak ke, kita boleh bertobat, boleh. Sebab dalam Islam ada kaedahnya. Hanya perlu pertama apa dia tuan-tuan? Pertama, kita hendaklah menyesal dengan apa yang kita lakukan itu, kan. Yang kedua, kita berazam tidak akan mengulanginya lagi. Menyesal dan berazam. Dan kalau kita ada buat jahat ataupun menipu orang, kita kena minta lah dengan orang tu tuan-tuan, kan. Kalau kita minjam duit orang, kena pulang duit. Kalau minjam tudung tak pulang-pulang, minta maaf, pulang balik. Ada ke orang pinjam tudung? Ada. Jangan main. Tengok lebih orang kahwin tengok dekat dia punya baju tu, Fadil dah kujung makan baju kemarin bajunya, tapi tak ada tudung. Nak sesuai dengan baju pink belacan. Baju pink belacan, tudung tak ada. Singkat, tak ada ni, nak pergi kenduri kahwin ni, tak ada lah. Pesan, hello, Assalamualaikum. Ya. Ma, kamu ada tak lah tudung pink belacan? Ada. Pinjam boleh? Boleh. Kan kat dia kau ambil ya. Nak minjam tudung, minjam pink belacan. Tuan-tuan, setahun tak mau pulang. Itu sebab saya kalau terima umrah, saya akan beritahu orang perempuan ni kalau minjam tudung kawan, pulang balik pergi umrah, jangan esok orang pergi umrah tu akan berbicara, orang tak pergi berbicara, oi, budak tu pergi umrah, tudung aku tak pulang-pulang, nak pergi umrah tapi tak pulang-pulang. Kita orang kampung pinjam keri kan, tahu keri? Saya baru ni Sabtu baru ni tu saya pergi ceramah umrah dekat Manjung kan. Saya tanya orang Manjung, dia pun tak tahu keri tau. Keri ni orang botel tahu agaknya ya. Saya kata nak meromput, lagi pening dia mah. Tuan-tuan perempuan tahu tak? Perempuan tahu tak keri? Lebih kurang macam ni lah ramai perempuan. Keri tahu tak saya tanya? Tak tahu dia kata sabit. Sabit bukan. Saya kata sabit dia ada jenis, ada yang sabit panjang macam tu, bulat tu sabit. Ini keri ni dia panjang macam tu. Dia memang tak tahu. Rupanya orang botel yang tahu keri ni. Meromput tu kan orang keri botel ni. Baik, sabut cerita ni. Banyak menua cerita larinya. Baik tuan-tuan, tapi kalau tak cerita barulah seronok, tak ngantuk. Ini keserip mana mau. Jadi dalam Islam tuan-tuan, bertaubat kembali kepada Allah Taala dengan apa bagian kita berazam dan kita tidak akan mengulanginya. Pertama berhenti daripada melakukannya, yang kedua berazam tidak akan mengulanginya lagi tuan-tuan, dan terus tidak akan melaksanakannya. Itu antara cara kita bertaubat. Berbanding beza dengan tadi, iaitu orang-orang Nabi Musa tadi tuan-tuan, yang mereka kena bunuh diri mereka. Satu. Yang kedua, rahmat dalam ibadat. Dalam ibadat, baginda melarang membaca surah yang panjang ketika menjadi imam. Macam tadi saudara Nasir Mano, okeylah kan, baca surah Al-Fil. Tuan-tuan biasa dengar cerita surah Al-Fil ni. Ada biasa kan? Saya rasa ada cerita macam mana dulu. Kalau tak ingat, ulang kaji balik lah. Kalau dah dengar tu, buat tertiam macam tuan dah dengar lah. Cerita Al-Fil ni, cerita dia satu orang pemuda, kan. Moknya suruh pergi masjid. Dia kata, kamu pergilah sembahyang dekat masjid. Kan, apakah hanya dah berumur-umur ni, dah 30 ni, 40 tak pergi masjid, dia takkan kahwin lagi. Mok ni cemuh betul. Pergilah dia masjid tuan. Malam pergi masjid. Bila pergi masjid, maghrib itu kebetulan hari itu terimam, tapi bukan saya imam, orang lain lah, Syawal kot kan. Kan dia baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni panjang lah kan. Surah Al-Baqarah ni tuan-tuan tahu berapa panjang ayat dah? 286 ayat. Dalam surah Al-Baqarah tu ada satu ayat yang paling banyak, ayat 282, satu muka surat. Tuan-tuan cek balik, satu muka surat 282, ayat 282. Jadi malam tu imam kebetulan dia syok sikit, dia baca ayat tu panjang. Tengah-tengah sembahyang tu, makmum yang muda baru datang sembahyang ni, dia kata, mak tu imam ni, lama benar, dah laku baru datang sembahyang dia. Latihnya kan, memang pun kita pun kali macam-macam berbunyi latih. Panjang orang nak cepat, panjang pula hari ni, terus cepat aja latih. Kan, latih tak ada mengambil imam tu kan. Budak muda macam tu juga. Tapi akhirnya tuan, bila habis sembahyang, imam lepas sembahyang sunat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun jumpa Tok Imam. Minta maaf, nak tanya dulu, dia kata. Ya, sila. Tadi maghrib ni tu baca surah apa, dia kata. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni apa maknanya? Dia kata lembu. Ada cerita lembu dalam Al-Quran tu imam. Quran ni macam-macam cerita lembu, ada cerita semut, ada macam-macam cerita. Ya ke? Tak saya tahu, dia kata.
agak-agak isyak ni surah apa imam nak baca. Tak pernah orang tanya isyak surah apa kan. Ikutlah imam nak baca surah apa pun. Imam ingat nak nanya hukum. Isyak ni surah apa imam nak baca. Dia kata, apa nak baca ya? Imam pun bukan ada jadual nak baca surah apa. Dia pun sebut je lah. Rasa-rasa surah Al-Fil lah. Al-Fil. Dia pun tanya, Al-Fil ni, surah Al-Fil ni surah apa? Surah gajah. Oh, gajah. Tadi dah kan yang Nasar baca dia sebab gajah ni kan. Tiba-tiba, aduh, sakit perut lah timam. Belum boleh pelak perut, dia pun balik. Balik timam, balik rumah. Dengar azan di masjid, Allahu Akbar kan. Tu asyik aliyah azan kan. Oh, sedap dia azan kan. Bang azan, maknya tengok dia nyandur dekat TV. Kamu hidup ke bagi bang tak maghrib dah isyak dah. Rasa hidup lemak ngapa? Tak lalu nunggu lama. Mayang ni orang ngapa? Tadi mak tahu tak maghrib tadi dia kata dah tanya tak imam dia baca surah Al-Baqarah. Mak panjang ni. Itu cerita lembu. Ni isyak ni kata cerita gajah pula. Oh, hidup lagi lama cerita dah. Mangkor tuan-tuan. Apa sebab bingung kan? Tak kerti nak cerita surah panjang. Jadi balik cerita tuan-tuan, kita tak imam ni jangan baca panjang-panjang. Ya, waktu di imam jangan panjang-panjang, memadailah ayat-ayat yang tertentu yang sesuai dengan keadaan penduduk setempat kita itu. Kecuali, tahu kecuali? Kecuali kalau surah Sajadah pagi Jumaat, tak apa dah surah Sajadah. Mana nak pendeknya, tapi cuma surah Sajadah tu boleh pendek kan, walaupun sunnahnya surah Sajadah ni dibaca dengan surah Al-Insan tuan-tuan, tapi boleh juga kita baca untuk meraihkan makmum yang bekerja, tuan-tuan yang cepat nak keluar, kita baca separuh. Sampai tu kadzibun tu kita sambung, wala nudzikunahum tu kita sambung. Boleh baca. Ya, di surah saya tu selalu bab judul lah, sebab kami sana ramai orang bekerja kan. Cikgu orang kerja, pejabat yang kerja depo pada yang manjung. Jadi kita pendekkan bacaan supaya orang orang nak sembahyang surah Sajadah, tapi kita pendekkan. Mana lepas itu baca dipendekkan. Tapi kalau yang terbaiknya ialah baca surah Sajadah, surah Al-Insan, itu yang terbaik tuan-tuan. Okey, baik. Jadi kita jadi imam ni jangan baca yang panjang-panjang. Ya, jangan baca panjang-panjang. Ini kadang-kadang ya, bila dia jadi imam kemain panjang, bila dia jadi makmum pendek benar, bila dia sembahyang seorang pendek je. Tapi jangan pendek benar pula. Bila ustaz kata, ustaz kena panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Udah habis terus rukuk. Orang tak ada nak baca Fatihah, udah rukuk. Macam cerita baru siratal ladzina an'am. Udah habis. Kan, jadi baca tu sesuai dengan keadaan ya. Baik, ini berpandukan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau berkata, "Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la atakhar an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina fama ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idzin faqala sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inna minkum munfarin fa iyyukum umman nas falyujiz fa in min waraihil kabira wal dha'ifa wa dzal hajati." Maksudnya seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Sesungguhnya aku menjadi lambat dalam solat subuh disebabkan oleh fulan," yakni imam solat, "yang memanjangkan solat dengan kami. Aku tak pernah melihat Nabi marah sama sekali dalam memberikan nasihat yang lebih marah daripada hari itu." Mana Nabi marah tentu hari itu. Sebab apa? Orang tu, imam tu baca panjang berbenar. Panjang berbenar. Lalu baginda menasihatkan, "Wahai manusia, sesungguhnya antara kamu ada orang yang menjadikan manusia lari dari agama. Sesiapa sahaja antara kamu yang menjadi imam kepada orang ramai, maka hendaklah dia meringkaskan, kerana sesungguhnya di belakangnya ada orang yang sudah tua, orang yang lemah dan yang ada hajat." Faham ke tak ni? Abang-abang handsome ada faham? Adik manis ada faham? Kan abang handsome jadi imam, adik manis tak ada kan. Kalau adik manis jadi imam lagi pelik kan. Allahu akbar kan lembut. Ya nanti maknanya pak imam tu dia mesti ambil tahu hal-hal makmum dia dulu keadaan siapa. Ya, tabah macam nanti duduk tu lagi dah, tapi nanti duduk tak apa kan, duduk boleh lama. Macam ni lah. Macam golongan. Jadi imam tu kena faham lah
Ya, tentang makmumnya. Baik tuan-tuan, begitu juga kalau kita nak baca doa. Jadi imam ni jangan lama bunuh baca doanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bila nak berhenti dah imam ni, Allah lamanya. Boleh betul katanya tu dah hak pukul. Tangan tu lorong sikit. Bukan imam, makmum lorong. Tangannya lorong. Tahu lorong? Ke bawah. Lelah ubah tapi atas khibir lelah. Amin. Dah sampai 5 minit doanya, ya Allah. Usul dalam doa, walaupun doa ni doa mukhul ibadah. Doa ni otak ibadat. Kalau doa kita seorang doa lebih panjang. Kalau kita jadi imam tu soal panjang benar. Saudara Nasar tadi okey lah kan. Kita doa imam 2-3 minit je doa kita. Tuan-tuan peti biasa tak kalau saya jadi imam, saya baca doa panjang ke tak? Tak panjang kan? Cuma hari Jumaat tu lebih sikit lah sebab bahasa Melayu tu kan. Kalau hari lain saya baca doa pendek je tuan-tuan. Sebab meraih ke makmum hari Jumaat tu sebabnya kita nak doa Melayu tu supaya kita faham. Ni kita amin apa ustaz doa nak amin kan. Tuan-tuan supaya tuan-tuan kita ni meraihkan makmum kan. Bukan senang tuan-tuan kan. Makmum ni kita supaya makmum kita seronok bersama dengan kita untuk kita menjadi imam. Itu kaedahnya. Jadi itu yang kedua dari sudut ibadatnya. Yang ketiga, Nabi ini rahmat kepada kanak-kanak. Ya. Bagi dia menzahirkan rasa sayang kepada kanak-kanak. Daripada Sayyidina Ibn Abbas berkata, "Lamma qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, ayyu fi fathiha istaqbalathu aghlimatuhu bani Abdul Muttalib." Masa waktu dah. Boleh ke lagi? Sikit lagi ya. Fahamala wahidan baina yadayhi. Jap tutup pula. Dah bunyi pula. Sama balik dia. Wahidan baina yadayhi wa akharra khalfahu. Ini sabda Nabi ya. Ibn Abbas ni pak saudara Nabi lah, paman Nabi. Orang Indonesia kata paman. Orang putih kata uncle Nabi. Ketika Nabi datang ke Mekah, Fathul Mekah, ya, Nabi datang iaitu pembuatan kota Mekah 8 Hijrah tuan-tuan. Itu sebab kalau kita pergi Mekah tuan-tuan, Nabi sebelum sampai ke Mekah, Nabi bermiqat dekat Zulhulaifah. Zulhulaifah ni nama tempat, nama masjidnya Bir Ali. Bir Ali. Jarak antara Mekah dengan Madinah tuan-tuan 440 km. Betul tu Encik Rahmat? Ada kira dulu tak? 440 km. Jarak antara Bir Ali dengan Madinah 24 km. Kita pun bermiqat di situ. Nabi dulu bermiqat dekat Bir Ali. Tapi sekarang ni tuan-tuan sudah ada kereta melaju. Train. Bayaran duit Malaysia RM350. Kalau Riyal lebih kurang 380, macam tu lah lebih kurang. Sekejap 2 jam setengah sampai. Bila sampai 2 jam setengah lebih kurang tuan-tuan, sampai situ tak boleh bermikat lah, tak dapat lah sunnah bermikat dekat Bir Ali. Tapi nak merasa kita orang botan ni, nak merasa ustaz, kan dia bermikat macam dia kudul manazil lah. Dia akan beritahu sekarang kita sudah sampai ke mikat, jadi mohon kepada semua jemaah untuk berniat mikat macam kita naik terbang tu kan. Begitulah tempatnya tuan. Jadi tak dapat sunnah. Tapi kalau nak merasa tak apalah kan, macam pergi sa'i tu, pergi tawaf tu naik skuter. Kita kalau mazhab Syafi'i makruh tuan-tuan naik skuter ni kalau kita sihat, kecuali kalau kita uzur. Tapi bab kata dia lah tuan-tuan, nak merasa ustaz, merasa tak apa. Tapi dengan syarat biarlah dah 3-4 kali umrah ni, ini mula-mula bercakap skuter. Mana skuter kau? Memang mana skuter? Badan sihat segur je. Pelari Malaysia lah tu naik skuter. Rugi berbenar lah kan. Tu keadaannya. Balik cerita tadi ni. Cerita ni Nabi tuan-tuan sampai ke Mekah. Ketika Nabi datang ke Mekah tuan-tuan, ketika Fathul Mekah itu, kanak-kanak daripada keturunan Abdul Muttalib menyambut baginda. Ya. Abdul Muttalib ni keturunan dia lah. Tok dia Abdul Muttalib. Ya, ketika baginda menaikkan, lalu baginda menaikkan seorang, dia letakkan di hadapannya dan seorang lagi letak dia di belakangnya. Hebat Nabi tuan kan. Jumpa kadang-kadang dukun depan seorang, di belakang seorang. Kita kadang-kadang cemoy. Nengoknya, kau mana ni? Datang ke surah bising, you datang kali. Nyebok aja udah tak datang, udah kosong besar. Contoh, bukan surah kita, surah tempat lain lah. Tuan-tuan kan. Itu sebabnya tak apa tuan-tuan kalau anak-anak datang tuan-tuan, datang ke surau, ke masjid, datang ceramah ke tak apa, tapi kontrol lah sikit. Saya 2-3 hari ni tuan-tuan penuh ceramah pagi, tengah hari, petang, pada kena ceramah, malam pada. Ceramah tu melawan mulut demo. Kita ceramah juga situ. Wah. Mana nak buatnya kan? Biar kena biar. Esok demo esok jadi imam esok ni. Kan biar, tapi kena kontrol lah sikit. Jangan sampai tak imam sepak ni dah lah kan. Kan. Baik, begitulah keadaannya. Memuliakan kanak-kanak.
Yang keempat, ini tuan-tuan yang keempat ya. Ni yang terakhirlah. Iaitu rahmat kepada kaum wanita. Tahu tak ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian, mak saudara pula, mak saudara semua, anak saudara semua ni, zaman Nabi, zaman jahiliah, orang perempuan ini kalau di dalam iddah maksudnya dalam ihdat ni kematian suami. Kan. Dia punya iddahnya 100 hari. Disebut ihdat lah. Kalau iddah tu yang biasa, kalau ihdat ni dia kalau kematian suami lah ihdat 100 hari. 100 hari tuan-tuan, lama kan? Sekejap juga. Lama kan sekejap? Cik kira lama kan sekejap? Lama lah. Kan. Kalau Islam dah 3 bulan 10 hari tuan-tuan kan. Iddatnya lebih 100 hari sana. 100 hari tu tak apa tuan-tuan. Lama tak apa, tapi masalahnya 100 hari tu orang perempuan ihdat dia zaman jahiliah tak boleh keluar rumah langsung. Kita boleh keluar, syarat-syarat tertentu seperti bekerja umpamanya, itu diharuskan. Yang tak boleh ni kalau nak pergi ke mall, nak pergi shopping bilion ke, Ekon Sever ke, baru tak boleh. Nak ke mana tu Yung? Ekon Sever, baru 3 hari sebelum meninggal, tu tak boleh. Kena suruh orang lain beli. Kecuali kalau kita bekerja boleh. Tu diharuskan. Doktor, nurse. Malam tak boleh keluar perempuan kalau dalam ihdat. Dalam suami tak ada meninggal, tak boleh keluar malam. Kecuali kalau dia bekerja doktor kena, tu boleh, diharuskan. Orang jahiliah ni dia tak boleh keluar. Tak boleh keluar rumah, tak boleh mandi, tak boleh bersihkan. Bahasa orang Botannya serogoi lah. Betul ke serogoi? Serogoi. Jarang dengar masa serogoi ni ya. Serogoi, rambut apa semua. Makan pun diantur, makan pun kena atur, tak boleh keluar. Punya teruk zaman jahiliah waktu tu tuan-tuan. Orang perempuan, kita dengar cerita orang perempuan tak boleh ada. Kalau ada je bunuh, betul tak? Itu zaman jahiliah. Inilah yang berlaku zaman jahiliah. Tapi bila Nabi datang tuan-tuan, Nabi memberi rahmat kepada orang perempuan ya. Baginda sangat faham kepada perasaan ibu-ibu ini. Daripada Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah bersabda, inni la adkhulu salatu uridu itlataha fasma' buka as-sabi fa ufafu min syiddahi wajdi ummihi bih. Yang bermaksud, sesungguhnya aku sedang solat dan ingin memanjangkannya, lalu aku mendengar tangisan seorang anak kecil, lalu aku mengeringankannya, yakni memendekkannya kerana ibunya akan kegelisahan dengan tangisannya itu. Jadi maknya nak semayang, Nabi dengar budak tu menangis, mesti dia nak nyusu. Jadi Nabi tuan-tuan meraihkan orang perempuan memendekkan bacaan dalam solatnya supaya tidak gelisah isterinya. Maknanya Nabi meraihkan orang-orang perempuan. Itulah kehebatan datang Islam tuan-tuan, menaik taraf orang-orang perempuan ini. Inilah kelebihan rahmat ya. Nabi dilahirkan untuk manusia, dan banyak lagi sebenarnya tuan-tuan ya. Rahmat kepada fakir miskin, rahmat kepada para pemuda, rahmat kepada orang kafir, rahmat kepada binatang, rahmat kepada makhluk yang tidak bernyawa. Itu banyak lagi, tapi kalau kita cerita ni haruslah pagi subuh baru habis. Rasanya kita sambung tahun depan lah pula, madrasah tahun depan. Akan insya-Allah. Terima kasihlah tuan-tuan puan-puan dapat hadir malam ni. Mudah-mudahan ya pertemuan kita yang singkat ini ya, yang singkat ini kita insya-Allah kita berdoa mudah kita akan bertemu di syurga Allah Taala. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya iaitu orang-orang beriman dan beramal soleh itu akan bertemu di mana? Syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, dan tak akan berpindah ke tempat-tempat yang lain. Jadi terima kasih kerana hadir malam ini. Marilah sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita ya, ceramah hashtag ceramah santai tak ngantuk hari ini. Sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الجمعنا ذا كله جمعا مرحوما وتفرقنا من
min ba'di tafarraqan mubarakan maksuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah ilmu yang kami pelajari malam ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu yang dapat kami sampaikan kepada orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usia kami, panjangkan umur kami, dalam keadaan kami sihat taat melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini ya Allah, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan rezeki kami, luaskan rezekinya halal lagi diberkati oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, anak-anak sentiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami dalam tuntut ilmu-Mu ini ya Allah, istiqamahkan kami dalam melaksanakan salat fardu berjemaah 5 waktu sehari semalam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, yaran tetangga kami, sahabat kami, agar mereka juga dapat mengaji bersama-sama kami ya Allah, untuk ilmu juga bersama-sama kami ya Allah, dalam berjemaah juga bersama-sama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami datangkan pada malam ini ya Allah, yang berada di surau ini ya Allah, dapatlah kami ini menjadi ahli syurga firdaus-Mu ya Allah, jauhlah kami dari azab neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.